Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran Sirah tahun 4 iaitu pembentukan asas negara Islam. Dan hari ini kita akan fokus kepada pemantapan akidah dan juga ibadah sahaja. Baiklah, sebelum itu Ustazah harapkan semua anak murid Ustazah semua berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, sebelum kita nak memulakan pembelajaran kita, mestilah kita memulakan dengan bacaan doa belajar supaya pembelajaran kita akan lebih diberkati dan lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, semua anak murid Ustazah boleh keluarkan buku teks Sirah muka surat 49 dan juga sediakan buku tulis dan juga alat-alat tulis. Unit yang kedua, pemantapan akidah. Baiklah, sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, penduduk Madinah menyembah berhala. Rasulullah SAW juga menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Apa itu? Iaitu agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Jadi, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Dan kenapa Rasulullah memilih Madinah untuk menyebarkan agama Islam? Okay, yang pertama sebab memang Rasulullah telah mendapat wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah supaya dapat menyebarkan agama Islam. Yang kedua, kerana masyarakat Madinah akan lebih mudah untuk menerima agama Islam dan Madinah juga adalah tempat yang paling sesuai untuk disebarkan Islam. Jadi, apa peringkat awal Nabi Muhammad buat? Baiklah, pada peringkat awal dakwah Rasulullah SAW, baginda telah menekankan akidah atau kepercayaan yang bersesuaian dengan fitrah hidup manusia. Jadi Rasulullah telah membina masjid dan semua umat Islam berkumpul. Dan Rasulullah menekankan kepada penduduk iaitu untuk menguatkan pegangan mereka iaitu akidah dan kepercayaan yang bersesuaian. Iaitu apa? Kepercayaan yang bersesuaian dengan fitrah manusia iaitu agama Islam. Baik, tahukah anda akidah yang benar adalah kunci kepada penerimaan amalan ibadah yang lain. Kalau akidah kita ni terpesong, maka ibadah lain juga terpesong. Contoh, kalau akidah kita telah terpesong, solat kita pun jadi terpesong. Tak betul. Jadi solat tu tak diterima oleh Allah sebab akidah kita telah terpesong. Jadi kita kenalah jaga akidah kita ni baik-baik. Jangan sampai terpesong. Amalkan sentiasa melafazkan zikrullah astaghfirullahalazim setiap hari. Amalkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memengsongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Al-Imran ayat 8. Dan ayat ini kita sering baca selepas solat. Baik, yang seterusnya unit 3 iaitu ibadah. Sebelum kedatangan Islam, jadi Ustazah nak anak murid Ustazah semua gariskan 4 poin ni, iaitu apa sebelum kedatangan agama Islam, apa yang penduduk Madinah ni buat, apa yang orang Islam sebelum adanya agama Islam, apa manusia buat. Manusia menyembah batu, manusia menyembah matahari, manusia menyembah pokok dan juga berhala. Jadi ada 4 poin. Manusia menyembah batu, matahari, pokok dan juga berhala. Dan ibadah solat diwajibkan ke atas umat Islam sejak awal dakwah Nabi Muhammad SAW, iaitu solat 2 waktu yang dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi, solat 2 waktu yang dilakukan ini adalah wajib sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi, sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, solat 2 waktu dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ingat lagi tak peristiwa Isra' Mi'raj yang Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menunaikan solat fardu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Seperti yang ada pada hari ini sampailah sekarang. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj, solat difardukan sebanyak 5 waktu seperti yang ada pada hari ini. Jadi Ustazah nak anak murid Ustazah semua gariskan yang ini peristiwa Isra' Mi'raj dan solat difardukan sebanyak 5 waktu ini. Jadi kalau ada soalan, bilakah solat 5 waktu ini diperintahkan? Okey, jawapannya adalah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan yang seterusnya, ibadah solat merupakan ibadah asas dalam Islam. Jika tidak sempurna solat seseorang, maka tidak sempurnalah agamanya. Kenapa? Sebab solat ini adalah tiang agama dan juga solat adalah menuju kejayaan. Jadi kalau kita ni tidak solat, maka rosaklah kehidupan kita, rosaklah segala kita punya akidah boleh rosak kalau kita tidak menunaikan solat. Jadi lengkapkan solat 5 waktu sehari semalam. Bila kita solat, kita telah menuju kejayaan. Kejayaan ni mana? Untuk mencapai kejayaan di dunia dan mencapai kejayaan di akhirat. Sebab perkara pertama yang dihitung di akhirat adalah solat. Sabda Rasulullah SAW, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in soluhat faqad aflaha wa anjah fa in fasadat faqad khaba wa hasir. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, sesungguhnya amalan hamba yang mula-mula dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Jika elok, maka dia telah berjaya. Jika rosak, maka dia telah gagal dan rugi. Jadi, jagalah solat, sempurnakanlah solat 5 fardu, iaitu solat subuh,
Zuhur, Asar, Maghrib dan juga Isyak. 5 solat 5 waktu ini wajib dilaksanakan. Rasulullah SAW membina masjid pada tahun pertama hijrah. Jadi pada tahun pertama hijrah, Rasulullah telah membina masjid, iaitu bila? Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Yathrib, iaitu sekarang Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Quba, baginda telah membina satu masjid, iaitu Masjid Quba, yang dikenal sampai sekarang iaitu Masjid Quba. Dan juga baginda telah sampai ke Madinah dan Rasulullah telah membina masjid lagi sekali, iaitu Masjid Nabawi yang masih dikenal sampai sekarang. Dan Masjid Nabawi juga Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi. Seterusnya, disyariatkan azan untuk mengingatkan orang Islam tentang masuknya waktu solat fardu, iaitu solat 5 waktu. Jadi sebelum ini, untuk melaksanakan solat, tiada lagi syariat azan. Jadi sebelum azan disyariatkan, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat tanpa sebarang seruan. Pada mulanya, baginda mahu menggunakan trompet, tapi perkara ini seperti mengikut orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah tidak suka dengan cara itu dan tidak bersetuju. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengarahkan untuk membuat loceng untuk memanggil orang-orang Islam menunaikan solat. Tapi dengan cara ini baginda juga tidak setuju kerana dengan cara ini seperti mengikut orang-orang agama Kristian. Jadi Nabi tidak suka. Lalu tidak berapa lama kemudian, 2 orang sahabat Rasulullah menyatakan bahawa mereka telah bermimpi dan diajarkan lafaz-lafaz azan. Macam mana? Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi inilah lafaz-lafaz azan yang telah diajar. Lalu diberitahukan kepada baginda. Baginda memberitahu bahawa wahyu telah diturunkan terlebih dahulu untuk menjelaskan lafaz-lafaz azan. Apa maksudnya? Maksud azan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hayya 'ala solah. Marilah kita menuju kejayaan. Hayya 'ala solah. Marilah kita menuju solat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kena faham ya maksud-maksud azan ni supaya kita lebih dapat hayati laungan azan tersebut. Kemudian baginda pun melantik Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ni? Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama yang melaungkan azan, iaitu muazzin. Orang yang pertama melaungkan azan iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini walaupun fizikalnya berkulit hitam, tapi suaranya sangat-sangat merdu dan sangat sedap untuk melaungkan azan. Bilal bin Rabah juga dirindukan oleh bidadari-bidadari syurga. Jadi bolehlah kita nak jadikan Bilal bin Rabah ni sebagai contoh. Kerana sifatnya yang sangat mulia, yang baik, boleh melaungkan azan. Setelah menanamkan akidah yang teguh dan difardukan solat 5 waktu dan terbentuknya negara Islam Madinah selepas hijrah, barulah difardukan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, ibadah puasa. Jadi yang pertama, ibadah-ibadah lain iaitu ibadah puasa, zakat,
Jadi ibadah puasa dan zakat ini difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Manakala ibadah haji dilakukan pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi dekat dalam rukun-rukun iman pun ada. Yang pertama, yang pertama mengucap syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima pergi haji bagi yang berkemampuan sahaja. Jadi rukun iman ni kita kena wajib tahu dan wajib ingat. Rukun iman yang pertama mengucap syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Jadi kita kena ingat pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW membina masjid dan memerintahkan untuk solat. Tahun yang kedua barulah ibadah puasa dan zakat difardukan, dan pada hijrah pada tahun ke-9 Hijrah barulah ibadah haji dilaksanakan, diperintahkan. Baiklah. Tahukah anda, Bilal telah menambahkan pada azan subuh perkataan as-salatu khairum minan naum, yang bermaksud sembahyang lebih baik daripada tidur, dan disebutnya sebanyak 2 kali, dan tambahan itu dipersetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi dekat azan subuh berbeza dengan laungan azan yang lainnya kerana waktu subuh biasanya orang tidur. Sebab itulah Bilal bin Rabah menambahkan as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Biasakan diri menjawab azan yang dilaungkan dan hadir solat berjemaah. Kita kena biasakan diri untuk menjawab azan. Dan hadir untuk solat berjemaah bersama keluarga ataupun solat berjemaah di masjid. Kenapa solat berjemaah? Sebab solat berjemaah ini lebih afdal dan kita punya pahala akan berlipat kali ganda berbanding solat sendiri. Baiklah. Sampai itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak murid ustazah semua faham apa yang telah disampaikan hari ini, dan untuk pembelajaran yang lain kita akan sambung pada minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.